Assalamualaikum. Ah, Video ni Kak Laila buat untuk menyambut Hari Kemerdekaan hari ini ya. Hari ini 31 hari bulan Ogos 2021. Cepat aja masa berlalu kan. Hari ini Malaysia menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Kalau dari segi umur tu, matang tu ya. Matang. Jadi, apa yang saya nak kongsikan, apa yang saya nak kita sama-sama berfikir mengenai erti kemerdekaan. Ya, apakah makna erti kemerdekaan kepada kita semua. Ya. Okey, dari segi um, apa orang kata kemerdekaan ni macam-macam lah masa kita kecil-kecil suka tengok kan perarakan Hari Merdeka, tapi Allah uji kita. Tahun ni kita tak macam sebelumnya ya. Sebelumnya kita dapat melihat ya perarakan merdeka, tapi tahun ni sebab kerana COVID masih kita belum merdeka lagi, belum menang lagi mengatasi COVID, kita terpaksalah ya sambut dengan cara kita. Tapi alhamdulillah ya tahun ni saya tengok ramai orang mengadakan bacaan Yasin. Alhamdulillah Kak Laila tengok Islamik pula kita. Ya. Sebab itu Kak Laila cakap Allah turunkan sesuatu ujian itu ada hikmah yang tersendiri. Ya. Okey. Apa yang Kak Laila nak kongsikan, kita tengok dari segi menyambut kemerdekaan. Tapi kita istimewa tau tahun ni. Ya, walaupun kita sedih, tak boleh nak merarak lagi, nak sertai perarakan. Tapi kita lihat balik, bulan ni bulan Muharram dan kita baru saja menyambut Ma'i Hijrah. Ya. Beberapa, 2 minggu lepas. Betul tak? Ya. So, kita tengok dari segi dulu kita melihat penjajahan ni dari segi negara kita kena takluk lah. Ya, hasil-hasil bumi kita digunakan ya, dirampas dan sebagainya. Tapi apabila kita dah merdeka, masih ada penjajahan dari segi minda kita semua. Nak cakap bukan untuk Kak Laila, cakap kepada adik-adik yang kat luar saja. Kita pun kadang-kadang saya sendiri muhasabah diri saya ya. Okey, apa yang paling senang ialah apa yang paling jelas ialah penjajahan minda ya. Dari segi cara kita berfikir ya. Ingat, saya ingat dulu saya jumpa ya satu ceramah seorang ustaz ada mengatakan orang-orang menyerang kita, menjajah minda kita melalui 4S antaranya. Ya, apa itu 4S? Sex, sports, song, screen. Saya ulang Sex, sports, song, screen. Okay, seks semua orang tahulah ya dari segi pergaulan bebas dan sebagainya ya. Bila kita pandai bercakap bahasa English, saya selalu beritahu kat student saya, when we can speak English very well at UiTM because our medium of instruction is English, doesn't mean you have to be like like them. Kita tengok rata-rata at the age of 21 dah lamai dah dia orang. Bukan dara lagi dari segi yang perempuan. Kita tak boleh ikut yang macam tu. Ya. Bila budaya kita, budaya Melayu kita kekalkan. Apa itu pergaulan, apa itu tata tertib, tata susila. Begitu juga dengan sport. Kita tengok pakaian orang sukan. Memang tak dapat dielakkan. Ya. Tapi ini adalah kadang-kadang dalam satu hal, saya kadang-kadang malas nak cerita. Tapi bila kita lihat betul juga. Tak ada pula orang menutup aurat tapi alhamdulillah ya acara-acara tertentu dah ada dah nampaknya orang-orang yang memakai jilbab ya, yang hijab ya. Okey, songs. Lagu ni kadang-kadang payah nak cakap lah. Ya, anak-anak zaman-zaman dia orang sekarang ni masing-masing suka dengan menyanyi. Kak Laila pun penyanyi dulu. Tapi selalu kata dengan anak-anak, menyanyi tu boleh, kakak, abang, but at the same time, ibu nak kalian penuhkan dengan zikir-zikir. Tahu zikir harian tu apa. At least pagi-pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita amalkan benda-benda macam tu. Ya? Zikir-zikir yang penting, zikir-zikir munajat. Ya? Okay. Dan terusnya ialah screen. Screen ni Kak Laila tak nak cerita dulu sekarang sebab screen adalah satu cara ya masing-masing orang tak adalah kot, orang tak ada handphone sekarang, lagilah PDPR zaman COVID ni. Ya, jadi lanjut akan Kak Laila terangkan. Skrin adalah satu cara di mana
minda kita dijajah, ya. Tidak semestinya dijajah, maksud Kak Laila, minda kita telah dieksploitasi oleh musuh-musuh masyarakat, musuh-musuh agama, ya. Ha. So, apa lagi yang kedua? Penaklukan nafsu. Merdeka bermakna kita berjaya mengatasi, ya, penaklukan nafsu. Apa makna ni? Ha. Ini pun sama. Kak Laila akan cerita dengan lanjut, tapi satu cukup Kak Laila mengatakan manusia ada akal, ya, dan manusia ada nafsu. Ya, kita berbeza dengan haiwan kerana kita ada akal. Ya, haiwan ada nafsu saja. Tapi ramai mana yang sekarang ni? Ya, sampai tindakan tu macam tidak ada akal. Ya, tak termasuklah dari segi membunuh diri, dari segi membunuh orang, dari segi macam-macam pergolakan konflik. Ya, ini ada kaitan dengan kesihatan mental. Ya, nanti kita lanjutkan. Okay, yang ketiga, sebenarnya Kak Laila nak cakap, ya, erti kemerdekaan sebenar adalah kita merdekakan diri daripada azab api neraka. Baru ni Kak Laila dengar ustaz tu ceramah, ya, dia kata ramai orang berpendapat bahawa dia adalah berjaya kejayaan dunia saja, tapi dia tak menggunakan masa yang Allah berikan untuk dia menyiapkan diri untuk membebaskan diri dia daripada api neraka. Kita tak tahu, hari-hari kita buat dosa. Kak Laila hari-hari buat dosa. Ya. Tapi apakah cara kita supaya kita dapat bebaskan diri kita? Itu sebenarnya target kita. Dan Kak Laila ada kaitannya dengan hijrah, iaitu macam mana kita nak berhijrah daripada semua penjajahan ni. Penjajahan minda, penjajahan penaklukan nafsu, ya. Macam mana, ya? Okay, sekarang kita tengok. Saya, my gratitude to Ustaz Abdullah Mu'amin. Dia memang idola saya. Saya suka dengar. Ya. Dan Encik Fazli Aziz, ya, dia adalah seorang kaunselor berdaftar. Saya banyak mendengar kata-kata dia, beberapa bulan ni, ya, sebab saya kenal, I start knowing him, ya. Very nice, ya. Melalui rancangan Vaksin Hati banyak diceritakan. Ya, antaranya menurut kata Ustaz Abdullah Mu'amin, Ustaz Abdullah Mu'amin daripada Radio Hakim lah, macam Kak Laila katalah, rancangan yang Kak Laila suka tu, Pesona Zahra, ya, Isnin pagi pukul 10 suku. Apa dia kata? Dari segi kita nak merdeka ni sebenarnya, yang pertama sekali, kita kena jadi baik, dek. Ya, ada jati diri. Ya, ada jati diri tu apa makna? Banyak definition. Kalau korang tengok dekat Wikipedia, Google ke, tanya tengok kamus ke, jati diri ni antara lain lah, ya. Disclaimer lupa nak cakap tadi semula awal-awal tadi, Kak Laila bukan pakar, ya dek. I am just a mom of 2 autism children and I am a lecturer dekat mana UiTM Dengung Terengganu. Dan Kak Laila gunakan usia 50 tahun yang Allah beri ni untuk berkongsi yang baik-baik dalam channel Kak Laila, ya, Madam Laila's channel. So let us look at the first one, kenal diri. Kata ustaz, orang yang kadang-kadang bertindak di luar jangkaan tu, dia tak kenal diri dia sebagai khalifah. Dah tak kenal diri, satu, tak kenal Tuhan. Ya. So orang yang ada jati diri ni, dia tahu, ya, dia bangsa dia Melayu, macam saya orang Melayu lah, ya. Kalau orang Cina lah, orang India lah. Kita jaga maruah bangsa kita, ya, maruah negara kita. Sebab itu kita tak boleh terang-terangan buka pekong kita, negara kita, buka musuh-musuh. Di luar banyak musuh dek. Ya, sebab itu kita tak boleh bersekongkol dengan musuh-musuh negara ni. Ya, keteguhan hati. Selalu saya dengar, ya, hati ni sebenarnya adalah penghulu. Apa makna penghulu? Dalam badan kita ni ada minda, ada hati dan sebagainya. Betul tak? Orang selalu intelligence, orang melihat kepada kecerdikan. Kecerdikan belajarlah, ya. Tapi ramai mana orang yang memikirkan dari segi hati tu, keadaan hati. Ya, dalam tubuh badan seseorang manusia ada seketul daging katanya kan, ya. Baik daging itu, baiklah. Maknanya hati dia ialah memandu. Dia ni akan memandu nafsu dan akal. Ya. Sebab dalam Al-Quran pun dia sebut dari segi hati disebut qalbu.
Ada 168 kali perkataan kalbu disebut dalam Al-Quran. Ya? Maknanya pentingnya menjaga hati. Jadi nak jadi baik, hati kena baik. Ya, niat kita kena baik. Ya, dan matlamat. Hidup kena ada matlamat. Itulah orang yang jadi baik. Bila dia jadi baik, dia tahu dia ada matlamat. Ya, bukanlah Kak cakap yang tak baik itu tak ada matlamat. Maknanya kita ada matlamat, orang kita akan berbuat baik, mengumpulkan masa yang ada di dunia untuk akhirat. Jannah itu adalah hala tuju kita. Dunia ni sebenarnya ladang je, ya. Dan hari-hari kita cuba guna masa untuk muhasabah diri. Apa yang aku buat? Apa kelemahan? Saya selalu beritahu kat student, you learn about SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunity and threats. S dengan W tu is beyond you, is your internal. Ya, apa kekuatan you? Gunakan kekuatan you tu untuk berbakti. Jadilah memberi manfaat kepada orang lain. Atasi kelemahan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain deh. Itu yang kita jadi down. Kita kena bandingkan kita dengan hari sebelumnya. Kita macam mana dulu, kita macam sekarang. Tak payah bertanding dengan orang. So insya-Allah kita akan jadi lebih baik. So, apa? Mujahadah. Mujahadah ni apa? Ustaz selalu kata tau. Ya. Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Ya, mujahadah ni bermakna kita tinggalkan benda-benda yang tak baik. Susah deh nak tinggalkan benda baik. Mujahadah ni meninggalkan benda-benda jahat. Ya, benda-benda jahat, benda-benda tak elok. Tak semestinya jahat ya. Merokok tak semestinya orang-orang merokok tu jahat. Kalau kita tinggalkan merokok, insya-Allah, demi Allah kita nak menjadi sihat. Mujahadah lah. Pagi bangun, Allah sedap dia tidur. Siapa kata tidur tak sedap dek? Kak Laila kau ADHD ni. Bila tidur tu macam mayat tau. Maksudnya payahnya orang ADHD ni nak bangun apabila dah tidur. Percayalah cakap Kak Laila. Tapi dengan drive yang ada dalam hati kita, kita bangun melakukan solat subuh. Dah sedar pukul 5 tak payahlah tidur. Buatlah solat-solat malam. Ya? Dan kenapa tiba-tiba ada tarbiyah diri dekat situ? Ya, tarbiyah ni maksud dia kita nak kena baik, kena kata ada jati diri. Ya, kita kena usaha, muhasabah diri. Tapi antara yang paling penting adalah tarbiyah. Maknanya kita cari ilmu, ya. Mencari ilmu dengan cara tarbiyah, dengar ustaz, dengar cikgu kita kata apa yang baik-baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh dalam pada tu kita tarbiyah diri kita. Ya. So, cukup kat situ. Apa lagi? Next. Ya. Ya. Masih lagi, ya, dari segi yang nak jadi individu merdeka ni. Ya, baik dah cerita dah tadi kan? Ya. Dua benda ni sihat dan bermanfaat ni susah tau kita nak relatekan dengan kemerdekaan. Nak merdeka macam mana kalau kau sakit itu, sakit A, sakit B, sakit C, diabetik ada, obesity dan sebagainya. Allahu Akbar. Dah baik dah orangnya tapi cepat mati. Sorry lah kalau cakap. Apa cepat mati? Sebab tak jaga kesihatan. Kita ni khalifah lama kita kalau boleh, ya Allah Tuhanku panjangkan usia aku, panjangkan usia untuk kita berbakti, menjadi manfaat kepada orang lain, cari pahala banyak, berkatkan umur. Kak Lila selalu doa berkatkan. Kalau panjang umur tak guna, kalau usia yang panjang kita sia-siakan, ya. Sihat. Okay. Ni Kak Lila nak sentuh. National Health Mobility Survey 2019. Kementerian Kesihatan memang buat ni. NHMS ni, ya. Yang terkini 2019. 95% rakyat negara kita ni yang umur 18 tahun ke atas tak makan cukup sayur-sayuran dan buah-buahan. Apa makna? Kenapa sayur dan buah kat dalam highlight ni? Ini zaman COVID dek. Vegetables and fruits, those are important sources of vitamins and minerals. Bila kita ada cukup vitamin, kita boleh meningkatkan imunisasi badan kita. Datanglah virus apa pun. Tapi masalah besar apabila kita tak makan cara yang betul, ya. Makan berlebihan, ini satu benda. Ni cakap pada diri sendiri ni, pasal Kak Lena masih overweight lagi ni. Ya. NHMS, ya. Kajian Tinjauan
Kesihatan dan Morbidity. Kalau cakap Melayunya lah. Kalau cakap putih ni, National Health Morbidity Survey 2019, separuh daripada individu dewasa kita obes. Nak sihat macam mana, dek? Kau tak lawan nafsu makan kau. Tak mujahadah. Macam mana? Ya. So, jaga diri. Yang paling-paling nak sedih lagi, ya, apa tau? Ha? 1 out of 4 people yang dewasa dah, kita tidak aktif secara fizikal. Maknanya apa? Kau malas nak pergi exercise, dek. Aktiviti fizikal kat rumah ni, budak anak-anak pelajar-pelajar saya, tolong anda duduk di rumah sekarang, ODL. Take your time, help your parents. Spend your energy, use your energy. Your energy kena balance. Energy intake, energy expenditure. You makan 3,000 kalori, you gunakan, salurkan aktiviti fizikal dengan senaman dalam 1,000, yang 2,000 tu simpan, adik. Simpan sebagai apa? Lemak. Tu yang jadi obes. Ya. Ni tolong kita, sama-sama kita. Ya. Yang paling sedih, 1 out of 5 adalah pengidap diabetes. Kak Laila tengah buat artikel, doakan Kak Laila dapat. Ya. Siapkan artikel Kak Laila, ya. Kesan antara obesiti dengan COVID ni. Orang obes ni, dek. Ya, tadi dah cakap kan, rakyat Malaysia mengikut NHMS kan. Daripada 2015 hari tu, 1 daripada 6 orang ya mengidap diabetes, ya. Sekarang 1 daripada 5 orang. Maknanya lebih kerap, lebih ramai dah diabetes. Ya, dan obesity yang Kak cerita tadi, bila you obese, you akan kena type 2 lah, ya, type 2 diabetes. Nanti Kak jelaskan dalam video yang lain lah, ya, sebab nanti cerita pasal diabetes tak habis. Nanti kita ni fokus kemerdekaan ni. Kemerdekaan. Maknanya you nak merdeka, jiwa merdeka, you kena sihat. Betul tak? Merdekakan, bebaskan diri you daripada penyakit. Nampak? So, bila dikatakan tadi, ya, ada seorang doktor, Kak Laila dengar, ya, Sunway Medical Center, ya, Dr. Teo, tak silap. Ya, Teo Lai Peng, apakah nama dia, Kak Laila tak ingat, ya. Dia mengatakan kalau ada 10 kes, ya, ada banyak endokrinologis, Dr. Miza Hirianti pun ada juga, ya, dia cakap benda yang sama juga. And in fact, dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan, katalah 10 orang pesakit COVID masuk, 7 tu adalah ada diabetes. Yang sangat sedih di Malaysia sekarang, kita tak kenal, kita tak tahu, tak sedar kita ada diabetes. Separuh daripada yang jumlah tadi tu, 7 orang tu, separuh daripadanya tak sedar dia ada diabetes. Dan bila dah sedar, sebenarnya doktor tu kata, diabetes tu kita dah ada dah 5-6 tahun. 6 tahun ke 10 tahun sebelum tu dah ada diabetes. Tapi sebab kita tak check, tak buat screening, dah. Ya. So Kak Ella ambil kesempatan, ada kempen yang namanya For Your Sweetheart. Pergi check dekat mana-mana klinik, ya, For Your Sweetheart. Kempen ni dia bagi free screening untuk ujian HbA1c. Screenlah diri kita. Kita ada diabetik ke tak? Sebab bila kita ada diabetik ni, kesan dia sangat kuat. Kita obes sebagai contoh. Orang obes ni payah nak bernafas, sayang weh. Bila you kena virus, COVID, lagi you payah, because the lower part of your lungs tu, dia susah nak expand, nak kembang. You faham lah, ya, kita punya diafragma apa semua tu kan, ya. So kita ada masalah dari segi ketoleransi kepada virus ni, sebab kita memang dah, orang diabetik sendiri dia low immune system tau. Apabila dah ada serangan penyakit diabetes, internal organ kita tak berpotensi dengan baik. Ya, dan orang obes sendiri dia ada masalah blood clotting. Ya. Difficulty in breathing banyak, dek. Dari Kak Lela tak nak cerita yang tu banyak-banyak, tapi ingat, tolong ubah cara hidup kita. Banyakkan exercise. Doesn't mean you duduk kat rumah kena kunci, PKP, doesn't mean you tak boleh nak exercise. Aku dengan family aku buka aje kat TV tu, kat YouTube tu,
Tengok. Kau nak buat apa? Myotome exercise untuk jantung. Cardiac, ya. MYOTOME, myotome exercise. Pergilah cari. Ada, ya. Buat dalam rumah, ya. Okey, apa lagi yang Kak Dela nak share, ya? Dah lama dah ni, dekat dah 20 minit dah ni, ya. Okey, so Kak Dela nak elaborate dari segi ibu bapa. Ibu bapa satu benda lah, ya. Kak Dela pun ibu bapa. Kita ni dengan anak-anak dik, kita jangan ajak je. Kita jangan ajar dia, ajak, tunjukkan. Dia kenal Allah, kenal diri. Kita tahu ada pencipta, apa-apa masalah, COVID datang, Allah yang datangkan ujian, dia yang berhak menarik balik ujian. Ya, ajar anak-anak. Kita kena ngaji Quran setiap hari. Kalau kita nak fizikal kita memerlukan makanan, meaning that emosi rohani kita, spiritual, kita perlu juga makanan rohani. Dan itu dapat daripada Al-Quran. Al-Quran ialah asyifa. Baca. Ya, insya-Allah dia asyifa, menjauhkan. Baca ayat kursi selalu hari-hari, at-taghabun, ya, kita bersandar kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ya. Lindungi aku. Bismillahikafi, bismillahisyafi, bismillahimuafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya bukan ustazah ya, Dik, disclaimer ya. Cuma saya akan cuba menjadi seorang ibu yang baik dan ingatkan anak-anak tentang sunnah Nabi. Ya, kalau kita ikut sunnah kita tak makan berlebihan. Ya, insya-Allah. Dan kita pun kena ibu-ibu. Ini kena watch out dari segi pergaulan sosial. Ya, anak-anak memang sekarang tak sosial tapi dia ada social media dia. IG dia friend dengan siapa, dia follow siapa, Facebook. Ini tugas kita. Ya, Suruhanjaya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, yang latest findings dia katakan 70% parents tak tahu anak dia terlibat dengan gejala negatif dekat internet. 70% of parents do not know. Apa ni? Kita buat apa? Ya? Dari segi nak keteguhkan anak kita, hati dia dan sebagainya. Ajar dia dari segi nak falsafah diri dia. Bila kita tak ajar dia betul-betul, dia akan cari orang luar. Falsafah orang luar ni akan menjajah minda anak-anak kita. Ya? Ajar anak kita macam mana nak communicate dengan orang. Jangan biadab. Budak-budak sekarang minta maaf banyak cakap. My student selalu marah ke I. I kata, you people nowadays, you nak bagi salam kat orang tua pun berat mulut you. Ini gadget ni memang sangat, you all kena kuat lah. My goodness. I nak cakap dengan you, my dear, ya Allah. Memang betul lah anak-anak I kata, ibu bolehlah kata macam tu sebab zaman ibu tak ada handphone, betul. I said, yes, you're right. But, you tu berfikir, you kena kuat. Jangan jadi bilangan yang ramai, jadi bilangan yang sedikit. Pisau, seperti social media. Pisau, kalau gunakan untuk potong buah, makan, sihat. Tapi kalau pisau untuk bunuh orang, samalah juga social media, guna untuk tembak, you jadi netizen yang jahat, jadi dosa. Ya, sebarkan, viralkan benda-benda tak elok, itu jadi dosa. So, more of the story, parents, let us know what's going on. Ya, dan SKMM tadilah, laporan tadi mengatakan, tak kisahlah individu dewasa ni, 18 hingga, termasuk saya lah ni kita menggunakan 6.6 jam sehari untuk melayari internet. Allah, ruginya kita. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, tak apa Dek. Ya. Sebab malu tak? Dari segi IP address, Malaysia adalah negara tertinggi di Asia Tenggara yang melayari pornografi. I repeat again. Asia Tenggara, Malaysians is the highest IP address yang dia dapat detect orang Malaysia yang melayari laman pornografi. Sama ada di upload ataupun download. Allahu Akbar. Yang ini sangat-sangat membimbangkan ya. Sekarang anak satu orang ada handphone. Saya pernah, husband saya gitulah, kami berpidato, berbahas juga. Husband kata, kenapa bagi anak-anak phone? Tapi tak boleh nak elakkan because they are using the phone for PDPR.
If they want to use my phone, I'm going to do my online distance learning. Aku nak bagi lecture. Kejap dia tariknya handphone aku. Tapi sebenarnya kita parent, kita kena ada strategic plan. Ini menurut kata Profesor Datin Mariani Muhammad Noor daripada SEGI University dia mengatakan kena ada strategic plan. Kita kena apa? Kita kena tengok dari segi apa yang anak-anak kita menghadapi, sebab bila dia terlalu banyak melayari laman internet ni, dia akan ada masalah mental, pesakit, ada masalah mental, so sama-sama kita. And last but not least, yang 3 ni, 3A ni kena ada lah. Sebagai parents, tumpukan perhatian, bagi kasih sayang. Affection means kasih sayang. Masa ni lah kita nak bagi sayang, duduk rumah, you appreciate mana-mana yang patut puji anak you, you puji dia, and you give attention. Jangan sibuk dengan kerja you. Betul, saya kata kat orang je. Saya, ya Allah, masa marking paper hari tu anak-anak saya semua masam muka. Dia kata ibu ni macam orang gila bekerja. Tapi I kata kat dia, Kak, you have to understand. I have 2 boys with autism. If I don't do this, I won't be able to upload my marks. Okay, so last Kak Lina nak cakap sebab anak-anak dah start ketuk-ketuk pintu dan sebagainya Okay, ucapan Kak Laila untuk selamat Hari Merdeka hari ini yang ke-64 31 Ogos 2021. Jadilah rakyat yang menjaga agama kita, taat kepada ibu bapa, sayang bangsa kita dan sayang negara. Assalamualaikum.